Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini malam Jumaat mubarakah, 2 hari bulan Jumadil Ula 1442, kita dapat meneruskan perbincangan kita dalam kitab Rahmatun Muhdatun. Rahmatun Muhdah artinya rahmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Rahmat apa tu? Dia panggil rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam siri yang ke-19 mengikut siri kuliah kita ini, Al-Faslul Hadi wal Ishrun, Syumulu Rahmatihi sallallahu alaihi wasallam lil khalqi jami'an yaumal qiyamah. Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam syumul, kena dapat kepada semua makhluk pada hari kiamat. Allahu Akbar. Maka kita kena perbanyakkan selawat, tingkatkan amalan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita dikenali oleh Rasulullah, supaya kita layak untuk mendapat syafaatnya yang mulia di saat begitu gawat. Matahari duduk atas kepala. Manusia bangun daripada kubur, tidak ada baju, tak ada seluar, tak ada selipar. Yang lelaki tak bersunat balik kepada asal. Pergi berjalan mencari siapakah yang akan menyelesaikan masalah kita. Mula-mula pergi cari Nabi Adam. Adam kata, "La, tak boleh aku." Nuh, la. Semua nabi-nabi minta uzur, sehinggalah kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, isfa' lana." Ya Rasulullah, tolonglah kita, penat dah berlagak ni. Ketika itulah Nabi jawab, "Ana laha, ana laha." Akulah orangnya yang akan menyelesaikan. Allahu Akbar. Maka dalam perbincangan kita di sini, lengkapnya rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semua yang berada di bumi mahsyar itu. Ada beberapa perkara yang kita akan bincangkan di sini, ada 16 sampai 20 perkara insya-Allah secara ringkas. Yang pertama sekali, tidak diketahui nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat dia terkena kepada seluruh manusia, yang kafirnya, yang memusuhinya, yang menentangnya pun dapat rahmat. Hak ikut dia itu memang berhak menerima rahmat. Kita dah bincang dalam siri lepas rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-a'da wal kufar, kepada orang kafir dan musuh-musuh dia. Bahkan orang nak bunuh dia pun dimaafkan. Itulah yang disebut dengan nama rahmatan lil alamin. Yang kedua, para nabi alaihimussalatu wassalam yang lain, kita sudah belajar dalam ilmu fardu ain, bilangan nabi yang disebut sebanyak 124,000. Bilangan Rasul 313, ada riwayat 315. Semuanya lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bercita-cita untuk memberi syafaat kepada makhluk dan minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adam kata pergi cari orang lain. Orang ni cari, akhir sekali cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata di Ubay
Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku duduk dalam masjid. Tiba-tiba masuk seorang baca Quran, pelik. Ubay ini guru Quran. Dia tengok orang ni masuk baca Quran pelik, Ubay pun angkar tuha. Saya kata, apa baca pelik? Berhenti kawan itu. Mari seorang lagi duduk sini baca pelik pula. Ubay kata apa ni? Sudahlah. Falamma qadaina as-salah, bila kata kita sudah solat, ni kali masuk solat sunat lah. Kami pun pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dua orang ni baca Quran tak sama dengan saya baca. Dia baca tak sama. Nabi kata baca. Bila dia ni baca, orang ni baca, Nabi kata Hasan. Molek, elok je baca awak. Ubay terkejut. Macam mana? Suruh seorang lagi baca, Nabi kata betul. Fasaqata fi nafsi minat takzib wala iz kuntu fil jahiliyah. Mana dak masuk dalam diri aku ni, pelik ni. Macam ada benda tak kena ni. Gitu. Tak hak ni kena, hak ni betul juga, aku baca betul juga. Ubay baca satu qiraat aja. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qad ghasyani. Bila Nabi tengok aku ni macam susah hati, panik, terkejut, daraba fi sadri, Nabi kita pergi tepuk atas dada dia. Ubay, terkejut aku, peluh mari. Faqala li, ya Ubay, Ubay, mu jangan terkejut, ursila ilayya. Allah Ta'ala hantar mari kepada aku. Aku baca Quran ini ala sab'ati ahruf, ada 7 bacaan. Patutlah orang ni baca betul, dia ni baca betul. 7 bacaan. Maka faradatu ilaihi, mula-mula mari satu bacaan. An aqra ala harfin faradatu ilaihi, aku meminta malaikat, minta dengan Allah Taala, ada tak cara baca lain? An huwina ala ummati, minta mudah sikit umat aku ni. Hak lidah lagu ni baca gini, lidah ni baca gini. Faradaila ilayya, Allah Taala mari pun jawapan diterima. Aqra'uhu ala harfain, aku baca dengan 2 huruf, 2 qiraat. Nabi pun hantar malaikat lagi. Malaikat minta satu lagi boleh? Malaikat pun jumpa dengan Allah Taala. Farada ilayya salisa, Allah bagi bacaan yang ketiga. Maka aqra'uhu ala sab'ati ahruf, iqra'u. Allah kata mau boleh baca 7 huruf, maknanya 7 bacaan. Maka bila mari kali yang pertama Allah Ta'ala bagi jawapan, Nabi kita benar, Allahumma ghafir li ummati. Ini cerita syahid dia. Allahumma ghafir li ummati, ya Allah ampunlah umat aku. Bagi yang kedua, Allahumma ghafir li ummati, ya Allah ampunlah umat aku. Mari jawapan yang ketiga, wa akhartu salisata li yaumin yarghabu ilayyal khalqu kulluhum. Aku tak doa yang ketiga, aku nak doa pada hari semua manusia akan mencari aku pada hari itu. Subhanallah. Mana bila hari akhirat esok, Nabi nak guna doa dia yang ketiga, Allahumma ghfir li ummati, ya Allah ampunkanlah umat aku. Subhanallah. Hatta Ibrahim, Nabi kata semua cari, nabi-nabi cari, termasuklah datuk aku Ibrahim, cari aku juga. Sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis rawahu Muslim. Maka para jemaah sekalian, dalam hadis ini menunjukkan bahawa kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang akan cari dia. Akan cari dia belaka. Cuma penjelasan selingan tentang qiraat. Sebab itulah kita ni banyak qiraat, ada qiraat sab'ah, qiraat 7. Ada riwayat kata qiraat 10 tu mutawatir. Semua tu hak 7 ni boleh baca dalam Quran belaka. Warasnya, qalun, macam-macam dia beza bacaan. Sekarang ni mudah kalau kita nak tengok. Buka internet cari qiraat waras, lagu ni baca. Qiraat qalun, qiraat susi. Macam-macam dia punya bacaan kita boleh dengar. Alhamdulillah rahmat. Pasal itulah kita hari ni kalau mengajar tajwid ke apa benda, jangan duk kerah sangat. Salah gini baca tajwid ni batal solat, masalah kita. Nak membatalkan solat tu ada kriteria dia sendiri.
bukannya mudah-mudah. Baik, yang ketiga, di antara ciri rahmatnya Nabi sallallahu kepada makhluk semuanya pada hari kiamat, annahu awwaluhum ba'san yaumal qiyamah. Nabi orang yang pertama apa dia? Bangkit pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayat oleh Abu Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ketua bagi segala anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Orang yang pertama keluar dari kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kubur dia di Madinah tu kubur yang pertama dibongkar, terbuka. Orang tanya, macam mana nak buka? Kubur Nabi tu Umar bin Abdul Aziz khalifah dah buat dengan batu besi. Kita kata tak seduk mikirlah hari kiamat ni hacur lebuh habis dah pagar-pagar dinding tu. Nah, Allah Taala kata kum fayakun yauma yab'atsu, ya apa ni pada hari dibangkitkan semua keluar dari kubur. Macam Nabi keluar tak seduk tanya. Kita duk mikir kita keluar esok ada bayang teduh ke tidak? Itu yang kita takut. Hadis ini rawahu Muslim. Dan banyak lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis wa awwalu, hadis lain pula 2-3 hadis menunjukkan Nabi kata dialah wa ana awwalu man tanshaqqu anhul qabr wala fakhra. Orang yang pertama keluar daripada kubur siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, itu kelebihan dia. Alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam kitab ni ada beberapa kelebihan, dekat 20. Ada sebuah buku yang ana terjemahkan, nama dia Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Bidayatus Sul, permulaan, soalan permulaan tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, telah menukilkan kepada kita 41 kelebihan Nabi mengatasi para anbiya yang lain. Kitab tu ada, terjemahan tu ada, tuan-tuan boleh dapat terjemahan dia, syarah dia pun ada. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, Nabi kita yang tiga dah. 4 dah. Yang keempat, di antara ciri-ciri rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa para anbiya, nabi-nabi yang terdahulu telah diambil perjanjian bahawa mereka beriman dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan Nabi. Sebab itulah kita kata Allah Taala sebut dalam Quran Rusul dengan makna nabi-nabi seluruhnya. Siapa dia tak beriman dengan seorang nabi yang sabit, maka orang itu dikira kafir semua dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Engkar seorang nabi, package, dikira engkar semua sekali. Allahu Akbar. Jadi semua nabi-nabi telah diambil perjanjian. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 81, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Itu dia ayat ni tanda Ali Imran 81. Allah Taala buat perjanjian, akhadallahu mitsaq, Allah Taala ambil perjanjian dengan nabi-nabi yang terdahulu bahawa akan mari Rasul yang kemudian ini. Jadi kan Nabi ini akan bela, akan mempertahankan itu perjanjian. Baik. Hadis daripada Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidun nas yaumal qiyamati wala fakhra.
Nabi setiap kali dia sebut jawatan dia kata wala fakhra, bukan sombong. Ini jawatan aku. Ma min ahadin illa huwa tahta liwa'i yaumal qiyamah. Tidak ada siapa di akhirat esok, semuanya duduk di bawah panji-panji aku pada hari kiamat. Allahu akbar. Maka Nabi kita beritahu, semua duduk di bawah panji-panji Nabi illa tahta. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Adam dan Nabi selepas pada dia semua duduk di bawah panji aku pada hari kiamat. Maka kita kata itu di antara ciri rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua nabi lain ikut dia belaka pada hari kiamat. Isyarat ada ke tak ada? Ada. Bila? Ingat waktu Nabi kita Mi'raj, dia sudah bertemu dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Ketika solat, Nabi jadi imam. Kata di para ulama, ini isyarat menunjukkan bahawa perjumpaan itu seolah-olah macam majlis pertabalan. Majlis pertabalan kan? Kita ni kalau atas dunia ni ada majlis pertabalan, semua raja-raja akan hadir majlis itu. Seolah-olahnya nabi-nabi ni hadir pada malam tu, suruh Nabi kita jadi imam. Ibarat kata Muhammad, kami serahlah tugas ni kepadamu sekarang. Jadi tugas yang Nabi yang terakhir itu tugas dia. Yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam sayakunu imamal anbiya, menjadi imam kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam wa khatibahum, dan menjadi juru cakap mereka. Allahu akbar. Jadi nabi kita ni akan dipilih menjadi imam dan juru cakap. Sudah tentulah dengan sifat Nabi rahmatan lil alamin, dia akan bersikap dengan lemah lembut, membela umat-umat dia, memberi syafaat kepada orang yang berhak menerima syafaat. Dalam hadis Ubay bin Ka'ab, qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum. Pada hari kiamat aku ketua nabi-nabi dan khatib, juru cakap. Nabi yang bercakap. Wa sahiba syafa'atihim ghair fakhra. Orang yang memberi syafaat pertolongan pada hari itu, Nabi kata tidak sombong. Aku bukan sombong, tapi ini jawatan. Pada itulah kita kadang-kadang di tempat tertentu kita kena sebut kalau kita ada jawatan. Kalau tidak orang tak peduli. Kan? Maka Nabi di sini dia sebut jawatan dia wala fakhra wala fakhra. Jadi ada setengah ulama ni dia kata kalau kita nak selawat ke Nabi walaupun Nabi tak ajar, kita kena tambah. Allahumma salli ala sayyidina. Dalil dia ni Nabi duk sebut ni, aku sayyidu waladi Adam. Aku sayyidu waladi Adam. Kenapa kita waktu kita selawat tak nak tambah? Tapi para ulama yang muhaqqiqun mengatakan lafaz selawat itu ibadat, jadi kita kekalkanlah seperti yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Jadi kalau orang nak tambah, pandai-pandailah nak tambah kan. Tapi lafaz Nabi ajar kepada para sahabat, itu lafaz dia. Yang nak kita sininya, hadis kita ni rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Abi Asim wa Ibnu Majah wa ghairuhum, bahawa Nabi kita beritahu dia ni imam an-nabiyyin dan menjadi khatib kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang keenam, di antara ciri rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada makhluk pada hari kiamat, annahu sallallahu alaihi wasallam aula bil anbiya alaihi wassalatu wassalam min umamihim fid dunya wal akhirah. Nabi kita itu lebih aula menghormati, memuliakan para nabi yang lain lebih daripada umatnya sendiri. Allahu akbar. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 68, Allah kata, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'u wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Inna awlan nasi bi Ibrahim. Orang yang patut menghormati, memuliakan Ibrahim, orang ikut dia. Wa hadzan nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab apa? Sampai hari ini nama Ibrahim disebut-sebut kembar dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri setiap hari berapa kali kita sebut nama Nabi Ibrahim? Berapa kali?
Tak aja kira. Tak kira apa? Solat subuh sekali ataupun 2 kali kalau orang mazhab Syafi'i baca kunut kan. Lagi Zuhur 2, Asar 2. Dalam selawat, dalam tasyahud akhir tu Allahumma salli wa ala kama sallaita ala Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim itu diangkat sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita lebih aula untuk menghormati Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi kita aula Nabi Ibrahim, dia dikenali. Ibrahim itu terkenal dengan nama Abul Anbiya, bapa nabi-nabi. Kenapa? Sebab apa Ibrahim dikenali dengan nama bapa nabi-nabi? Tuan-tuan ingat, siapa dia ikut kuliah tafsir kita pagi-pagi subuh kan, kita jumpa Ibrahim, malaikat mari. Wa basyarnaha bi Ishaq, membuat kebulian anak nama Ishaq. Waktu itu Ibrahim sudah tua. Isteri dia Sarah terkejut, alidu wa ana ajuz, aku boleh anak, aku tua ni, terkejut dia kan. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, bukan sakat boleh anak, cucu Yaqub. Daripada Yaqub mari Nabi Yusuf. Jadi Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, lepas tu mari Ismail. Maknanya susu galuh Nabi Ibrahim itu dikenali dengan nama Abul Anbiya, bapa datuk kepada nabi-nabi, sebab daripada keturunan dia banyak yang jadi nabi. Masya-Allah tabarakallah. Jadi maka Nabi kita sallallahu sendiri daripada keturunan Ismail anak Ibrahim. Alhamdulillah. Allahu akbar. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rapat. Namun begitu, Nabi kata apa tadi? Siapa dia cari dia di akhirat esok? Hatta Ibrahim. Tu aku cari dia juga di akhirat esok. Masya-Allah tabarakallah. Ibrahim cari Nabi, cari cucu dia, minta menyelesaikan masalah pada hari kiamat. Yang ketujuh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sayakunu syahidan lil anbiya ala umamihim. Allah Taala bagi jawatan Nabi kita menjadi saksi bagi pihak nabi-nabi yang lain, kepada nabi-nabi yang lain ketika berdepan dengan umat mereka. Allahu Akbar. Umat Nabi boleh engkar nabi mereka di akhirat esok. Dalam surah Al-Ahzab ayat 45 Allah kata apa? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, inna arsalnaka syahidan, aku utus kamu menjadi saksi. Maka hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi kita bersabda, yuja'u binuhin yaumal qiyamah. Pada hari kiamat esok Allah Ta'ala panggil Nuh, mari. Tuhan apa tanya? Hal ballaghta? Mu menyampaikan kepada umatmu ajaran yang Allah Ta'ala suruh? Fa yaqulu na'am ya rabbi, menyampai 1000 tahun. Kemudian panggil umat. Mana umat Nuh? Mari sini. Hal balaghakum? Nuh sampai ke tidak pada kamu? Fayaqulun ma ja'ana min nazir. Tak ada apa-apa. Tak ada siapa bercerita. Oh, nya nabi. Nya nabi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah tanya, "Man syuhuduk?" Siapa dia saksimu? Nuh mau menyampaikan kepada umat. Siapa saksi? Fayaqul Muhammadun wa ummatuh. Saksi aku Muhammad dengan umat dia. Subhanallah. Kita hok mari kemudian Nabi Nuh awal lagi di antara rasul pertama selepas ada, boleh dia kata kita saksi. Fatashadun, maka Nabi kata fayuja'u bikum, Allah Taala panggil. Mana umat Muhammad? Mari sini. Mu saksi. Betul ke Nabi Nuh menyampaikan? Kita kata betul. Mana kau tahu? Nabi kita bagi tahu. Allah Taala cerita kepada kita, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay adlan litakunu syuhada'a 'alan nas
wa yakunu rasulu alaikum syahida. Kita jadi saksi kepada umat lain, Rasul menjadi saksi kepada kita. Subhanallah. Ini di antara kelebihan umat Muhammad sallallahu Nabi dan umat dia menjadi saksi kepada umat yang terdahulu di mana pada hari kiamat. Pelik. Boleh depan Tuhan dia mengaku. Kita manusia ni pun akan belik juga bercakap depan Allah Taala, sehingga Allah Taala al-yauma nakhtimu ala afwahim, pada hari ini kami cop atas mulutmu. Sil mulut, tak boleh bercakap. Habis ingatlah surah Yasin duk baca tu. Wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap, kaki bercakap, mulut tak bercakap. Sebab mulut ni pandai belik. Allahu akbar. Mulut hari kiamat pun nak belik lagi, siapa kena sil. Subhanallah. Jadi supaya mulut kita tidak menipu bila-bila pun, maka para jemaah sekalian kita memperbanyakkanlah guna mulut kita ni keluar masuknya yang halal. Keluar halal maknanya kita berzikir, kita nasihat orang, cakap molek. Masuk, makan yang nak masuk yang mulut kita tu biar pastikan halal. Jangan ada syubhat, jangan ada benda pelik-pelik, karut-karut, tak payah. Ni sehari dua ni tular pula dah. Daging import tak tahu mari mana, negeri mana. Siapa-siapa di kilang, dia buat cok sendiri halal, pepek di plastik, jual kedai. Kita pun makan lah, moga dagingnya ada cok halal. Subhanallah. Ini yang kita takut lagi ni. Kau anak sekali pergi beli kedai frozen. Nak beli ikan. Tanyalah tu kedai tu, "Mu ni ambil barang mana?" "Oi, halal belakang ni." Halal. Ambil plastik bungkus ikan. Dia tulis gapo? Mazbuh ala tariqati syariat Islamiyah. Disembelih mengikut syariat Islamiyah. Kita pun ambil sengih suka. Ikan pun sembelih juga. Itu dia panggil evidence kalau ikan pun sembelih. Lepas tu hak cok daging sembelih tu boleh percaya ke tak? Tak boleh percaya dah. Dia panggil suqutul adalah. Maknanya sudah gugur kepercayaan kita kepada mereka. Macam mana nak kira? Allahu akbar. Marilah para jemaah sekalian, sambil-sambil kita dengar cerita Nabi, kita nak dengar juga cerita kita. Kita nak suruh mulut kita tak menipu di akhirat esok, di dunia pun jangan menipu. Allahul musta'an. Yang ke-8, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama memberi pertolongan. Wa awwalu musyaffa', orang yang pertama mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla, yang disebut dengan nama asy-syafa'atul uzma. Pertolongan syafaat yang agung, yang besar. Selepas daripada itu bermulalah hisab. Sebelum syafaat mari ni tak ada hisab lagi tu. Kita duk pergi mari, siapa nak menyelesaikan masalah ni? Beribu tahun dah. La haula wala quwata illa billah. Hadis yang diriwayat oleh Anas radhiyallahu anhu, dikeluar oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana awwalun nasi yashfa' fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i tab'a." Akulah orang yang pertama memberi syafaat ke syurga dan nabi yang paling ramai pengikut. Allahu akbar. Hadis dalam Muslim. Hadis Ibnu Adam kata, hadis Abu Hurairah kata, "Wa awwalu syafi'in wa musyaffa'." Orang yang pertama memberi pertolongan dan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nabi kita diberi keizinan oleh Allah. Kita tengok nanti dalam hadis yang panjang yang menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mendapat keizinan, sijil, anugerah khas daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-9, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi mubasyir, pemberi khabar gembira kepada manusia, iza aisu yaumal qiyamah, setelah mereka ni putus harap. Putus harap dah, tak tahu dah kita ni. Gimari tak tahu dah. Kita tak usah kata berapa tahu kita berlarut di akhirat esok nak mencari siapa menyelesaikan masalah. Atas dunia ni pun mula-mula mari PKP dulu, taat belakang apa? Senyap ya, tak bergerak. Siapa minyak turun mendadak, tak ada orang berminyak. Nak turun ke mana? Kereta tak berjalan. Duduk main panas je depan tangga ya. Tak gimana. Mari PKP B lain macam. Lepas mari kali yang kedua PKP pula, B tak apa nak irah dah. Dia puas tu.
Di akhirat esok, lama sangat pergi cari Adam, tak dapat. Nuh, tak dapat. Jadi manusia mula rasa penat dah. Tak tahulah lagu mana nak jadi ni. Allahu Akbar. Gini kita boleh rasa sendiri. Atas dunia ni pun kita rasa penat, cemas. Bila lah boleh selesai masalah ni. Di akhirat esok macam mana? An Anasin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwaluhum khurujan idza bu'isu. Aku orang yang pertama keluar dari kubur ketika dibangkitkan esok. Wa ana qaiduhum idza wafadu. Aku menjadi ketua delegasi umat ini apabila mereka datang menghadap Allah Azza wa Jalla. Wa ana khatibuhum idza ansitu. Aku yang bercakap bila orang lain semua diam. Wa ana syafi'uhum idza hubisu. Aku yang beri pertolongan ketika mereka tertahan, tak tahu nak pergi mana. Maka Nabi beri syafaat. Wa ana mubasyiruhum iza aisu. Aku memberi khabar gembira setelah mereka putus harap. Lembek dah, tak nak pergi mana. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah isfa' lana. Ketika itulah Nabi kita jawab, ana laha. Aku selesaikan masalah. Allahu Akbar. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berjanji untuk memberi apa? Memberi penyelesaian kepada kita pada hari kiamat esok. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bawa arash, Nabi kita sujud pada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, aku nak kuasa syafaat yang kau janjikan. Nak kuasa syafaat. Mana hak kuasa syafaat ni? Ni hak kita duk minta lepas azan tu. Kan? Ingat ke tidak? Lepas azan kita kata apa? La ilaha illallah. Kita boleh la ilaha illallah. Kemudian juga jangan lupa selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Barulah kita doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal aliyata rafi'ah. Al wasilah ni lah ini katakan kuasa syafaat. Yang Allah Taala anugerahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya kepada seorang saja hamba dia dari kalangan makhluk ini. Wa arju an akuna anahu. Nabi kata, aku harap akulah orang itu. Masya Allah. Maka siapa dia setiap kali lepas azan dia jawab, dia selawat, dia minta kuasa syafaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi kita bersabda, halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Orang itu berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Tuan-tuan nak ke tak nak? Jawab sendiri. Oi, kalau tanya, siapa nak syafaat? 12 tangan akak. Betul tak? Waktu orang azan, ya, apa dia masih duduk pasal pagi. Kenapa? Tak boleh nak berhenti. Buat sekejap. Jawab azan dulu. Allah. Doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kuasa syafaat. Baru betul nak. Bila Nabi kita sujud, maka Allah Taala perintahkan irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tu syafa'. Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa mana apa, berilah pertolongan, telah diizinkan untuk engkau. Maka ketika itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula menyelesaikan masalah manusia. Yang ke-10, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah Taala bangkitkan maqaman mahmuda. Wa ba'athu maqaman mahmuda, dia panggil maqam mahmud ini darjat yang tertinggi. Yahmaduhu ahlul jam'i kullu. Semua orang di mahsyar itu puji belaka. Dan dia telah menjadi impian para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, tapi tak boleh. Hak bolehnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata dalam hadis Jabir yang panjang, u'titu khamsan. Aku telah dianugerahkan oleh Allah Taala 5 perkara. Tanda tuan-tuan. Tidak diberi kepada mana-mana nabi yang lain. Yang pertama, nabi lain dibangkit kepada kaum dia saja. Musa, Bani Israel. Saleh, kaum Samud. Hud, apa nama kaum dia? Wa ila Hudin akhahum, wa ila Adin akhahum, kaum Ad. Maknanya itu ya kaum dia. Tapi aku wa bu'istu ila kulli abyadin wa aswadin. Aku dibangkitkan kepada orang hitam, orang merah. Dalam riwayat Bukhari kata ilan nasi ammah, kepada manusia semua sekali. Nak baca semua? Panjang pula.
Yang nak kita nanya wa'utitus syafa'ah. Aku diberi kuasa syafaat. Ini yang kita nak. Yang dikatakan maqamul mahmud. Jadi siapa dia nak maqam mahmud, siapa dia nak duduk di bawah panji-panji, duduk di bawah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nabi kata tadilah, jawab azan. Jangan jawab azan saja, patut tak gi. Dalam sejarah hidup atas dunia Malaysia ni, hok jawab azan, jawab semua azan. Lepas azan dia jawab. Tapi dia tak pergi masjid. Siapa? Siapa? Jawab tak pergi. Siapa? Jawab nak dengar. TV dengan radio. Betul tak? TV dengan radio jawab semua. Pergi ke tak dia? Kita pun pergi pesan hak duduk rumah, tak mari jawab azan, tak mari ni. Kita kata demo ni jangan duk jadi setara dengan TV dengan radio kat kita ni. Penat tunggu dah. TV dengan radio dia jawab. Tak pergi ke tak? Tak pergi. Jadi siapa dia jawab azan tak pergi, setara dengan TV radio. Orang azan tak jawab langsung, pergi pun tidak, lebih rendah daripada TV dengan radio, lagi dahsyat. Terbaikin sikit. Baiklah para jemaah sekalian. Hadis yang panjang Nabi kita cerita tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ke-11 ni semua nabi-nabi berlepas diri daripada kaum dia, tak boleh nak tolong. Masing-masing mengaku kesalahan. Allahu akbar. Sedihlah kita jumpa dengan Nabi Adam AS. Adam, isfa' lana ya Adam, anta abul bashar. Mu manusia yang pertama. Ada yang kata, ala tara manah nufi. Mu tak tengok kami susah ni Adam. Yaqulu Adam, inna rabbi ghadibal yaum. Allah Ta'ala murka pada ni, aku tak tahu lagi murka. Tak pernah tengok murka sebenarnya ni. Tak ingat. Ada kata aku berdosa dulu. Allah Ta'ala tak bagi harkat apa-apa, aku pergi juga. Ada yang kata nafsi, nafsi. Aku nak selesai masalah aku, pergi cari Nuh. Izhab ila Nuh. Pergi cari Nuh. Belarok pula kita cari Nuh. Siapa ke Nuh? Ya Nuh, anta awal rusul ilal ardi. Mu ni rasul yang pertama ke bumi. Tolong kita. Nuh berkata, Allah Ta'ala murka hari ni, tak murka belum pada ni. Aku tak boleh tolong. Sebab aku doa binasa habis kaum aku, hak kafir. Izhab ila Ibrahim. Pergi cari Ibrahim. Belarok pula kita. Ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ardi. Ishfa' lana ila rabbik. Ibrahim, mu ni kekasih Allah Ta'ala di muka bumi. Tolonglah kita. Mu tengok kami ni susah. Ibrahim kata tak boleh. Allah Ta'ala murka kepada aku ni. Pasal aku salah cakap dulu. Dia kata Sarah tu adik-beradik dia. Padahal tak salah pun. Tapi dikira bersalah. Tak boleh tolong. Habis, pergi Pak Musa. Pergi Musa. Musa kata aku tak boleh tolong juga. Pernah dosa aku dulu. Aku tampar, aku beti, mati. Pergi ke Nabi Isa tak kata apa. Dia kata Isa kata dia tak sebut apa-apa dosa, dia kata izhab ila Muhammad. Pergi cari Muhammad. Maka di sini para Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitab dia Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul, dia kata apa? Ini ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diampunkan dosanya, dipanggil maksum, tidak berdosa. Dan Allah Ta'ala telah beritahu, ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir, telah dihapuskan kesalahan Nabi yang terawalnya akhir tak ada dosa. Nabi lain tidak diberitahu penghapusan dosa. Sebab tu ada masih lagi mengungkit dosa dia dulu. Aku terpelanting keluar daripada syurga. Nuh kata aku doa habis mati. Musa kata aku tampar ke beti. Jadi masing-masing sebut dosa masing-masing, tak boleh nak tolong. Maka mugilah cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi, Nabi kata analaha. Tadilah hadis yang panjang tadi. Baik, kita ringkas-ringkas ya. Allahu Akbar. Yang ke-12. 12 dah kita. Sebab hadis dia panjang. Yang ke-12. Di antara ciri
keistimewaan Nabi, rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla sayurdihi fi ummatihi yaumal qiyamah wala yasu. Allah Taala akan beri keredaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesukaan Nabi kita reda, Nabi kita tenang hati dengan apa yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada umat dia pada hari kiamat. Hadis ini satu hari Nabi kita baca doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Tanda tuan-tuan. Doa Nabi Ibrahim ni ayat surah Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Allah. Ibrahim doa, ya Rabbi. Buat tu dak menyesak habis orang tu dia. Duk menyesak habis orang. Katsirun nas faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa dia ikut aku, itulah pengikut aku. Mana siapa dia beriman dengan aku, orang itulah pengikut aku, kan? Nabi Ibrahim kata. Wa man asani, tengok Ibrahim pun lembut orang dia. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa dia tak ikut aku, Ibrahim tak kata mati berabi lah. Fa innaka ghafurur rahim, engkau Maha Pengampun, pengasihani. Nabi pun baca pula doa yang dibaca oleh Nabi Isa. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau binasakan manusia ni, mereka tu hamba-Mu, lemah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau maaf mereka, engkau Maha Gagah Perkasa, lagi bijaksana ya Rabbi. Nabi bila dengar dua nabi yang terdahulu berdoa pada kaum dia, farafa'a yadayhi, Nabi kita angkat tangan berdoa, Allahumma ummati ummati. Nabi kata, ya Allah umat aku, ya Allah umat aku, siapa nak selesai masalah? Fabaka, Nabi kita menangis. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Masya-Allah. Allah pun hantar Jibril. Jibril, izhab ila Muhammad. Pergi tanya Muhammad ni. Allah Ta'ala tahu dah, kalau tak tanya pun nak suruh malaikat tahu. Mayu bekik. Kenapa mu menangis ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'atahu Jibril. Jibril mari tanya, kenapa menangis? Fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Ibrahim doa kepada umat dia minta ampun. Isa doa kepada umat dia minta ampun. Akunya bimbang, umat aku bagaimana? Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah tuan-tuan selawat ke Nabi. Menangis Rasulullah kerana kita. Faqala Jibril bagi tahu kepada Allah. Allah Ta'ala perintah Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad. Jibril, pergi jumpa semula dengan Muhammad. Faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Kami akan beri kepada kamu yang menenangkan jiwamu, yang melapangkan dadamu, yang mendapat keredaan kesukaanmu ya Muhammad kepada umatmu. Kami tidak akan menyusahkanmu. Masya Allah. Manakala mu nak kemaafan, nak afiat, nak selamat umatmu, kita akan beri. Maka ketika itulah Nabi kita bergembira. Janji Allah SWT nak menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Muhammad? Kita umat Muhammad tu. Allahu Akbar. Kita para jemaah sekalian, bila sebut tentang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang duk cari pelbagai. Nah, ada kata kita boleh pergi gosok gambar hak Nabi tu gak. Gosok gambar selipar tu gak teriak sek-sek. Masya-Allah tabarakallah. Hak Nabi ajar kepada kita zikirnya, amalannya, sunnahnya. Berapa kali kita menangis tak sempat maya. Ada dikatakan para sahabat dulu jual kebun dia sebab terlewat di solat berjamaah. Tu baru betul saya ke Nabi. Ni saya hidup gosok gambar tu cerita apa kita ni? Jangan hidup main. Baik, kita ringkaskan. Yang ke-13, Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu faratan li ummatihi. Allah Ta'ala jadikan dia tu menunggu kita di akhirat. Tunggu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tunggu kita. Dia pergi dulu menunggu kita pada hari kiamat.
daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, inna Allah azza wa jalla iza arada rahmata ummatin min ibadihi, apabila Allah Ta'ala nak beri rahmat kepada hamba-hamba dia, qabada nabiyyaha qablaha, Allah Ta'ala matikan Nabi sebelum umat. Faja'alahu laha faratan, maka dia Nabi kita jadi orang panggil menunggu kita di akhirat. Allah. Wa iza arada halakata ummatin, bila Allah Ta'ala nak binasakan umat, azabaha wa nabiyyuha hayyun, Allah Ta'ala jatuhkan azab, Nabi dia masih hidup. Nabi tengok, mati habis dah buat tu. Tengok. Tenang dalam hati, mati habis. Kita boleh cek seorang-seorang. Nabi Nuh AS, orang tak nak kata apa jadi? Tenggelam dalam laut. Lut balik bumi. Ad habis mari. Sab'a alaya 7 malam mari. 7 malam apa ni 8 hari. Sama ni atas ayam 7 malam 8 hari. Angin rebuk topa mutar habis. Terbaik habis. Kaum Samud sekali ditepi oleh malaikat, mati habis buat dia. Nabi dia tengok Musa depan mata, ombak duduk bergerak laut, Firaun masuk, laut takut, Nabi Musa duduk tengok, mati dah lah. Masya Allah, tabarakallah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita wafat, dia telah meninggalkan sahabat dia berapa ribu sahabat, lebih daripada 100,000 para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kata di ahli sejarah, orang yang mati yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan Quraisy berapa orang saja mati. Yang mati dalam peperangan Badar 70. Yang mati dalam beberapa peperangan, katanya tak silap dalam angka yang kita bincang baru ni, 100 orang lebih saja yang mati di kalangan umat dia yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak lain Quraisy semua masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Masya-Allah, tabarak. Jauh jarak beza. Jadi umat mana nak binasa, dia mati, umat dulu hancur sebelum Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia wafat, umat dia masih lagi hidup. Allahu akbar. Maka Nabi kita menunggu di kolam. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi motivasi kepada Ansar, Nabi kata innakum alaikum asarah, Nabi kata ba'di asarah. Puak Ansar, mu ni lepas pada aku mati ada asarah, maknanya macam terpinggir lah sikit. Bila orang lain merintah, kan Bani Umayyah, Bani kemudian daripada tu jadi terpinggir hak puak sini. Biasalah. Politik zaman dulu, zaman mana-mana pun akan ada. Tapi Nabi kata, wa ana faratukum alal haud, mu jangan bimbang, aku tunggu kamu di tepi kolam. Janji Nabi kita nak tunggu kita di mana? Di kolam. Baik, kita pergi kepada yang ke-14. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta mana-mana orang yang dia sakiti, kan? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta supaya jadikan orang tu sebagai qurbah, sebagai pahala kepada orang umat dia. Dalam hadis Nabi kita kata, hadis Muslim, ya Allah, aku buat perjanjian denganmu ya Allah, mana-mana orang mukmin di kalangan hamba Nabi, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku maki dia, yang aku laknat dia, yang aku sebab dia, yang aku doakan ke atasnya, sedangkan dia tidak berhak pun untuk didoakan, faj'alha lahu salatan wa zakatan wa rahmatan wa qurbah, jadilah semua benda itu menjadi rahmat, pengampunan, angkat darjat mereka di sisi Engkau pada hari kiamat. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi hak Nabi kita, padahal Nabi tak ada pun, hak Nabi kita bersalah dengan umat dia, mana ada. Tapi itulah adab bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan apa yang dia salah buat kepada umat dia jadi penghapus dosa, jadi qurbah, jadi macam-macam kelebihan lain. Baik, kita pergi pada yang ke-15. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi kepada umatnya pada hari kiamat. Allahu akbar. Yang pertama sekali, saksi kepada semua umat dia. Dia saksi kepada umat dia sendiri, kan? Yang kedua,
Nabi kita saksi kepada seorang-seorang. Di antaranya ketika mati sahabat-sahabat dalam peperangan Uhud, mati, ada yang dikebumikan ramai-ramai kubur. Tak cakap lagi, nak gali ni 70 orang. Nabi tanya, siapa di kalangan mereka yang baca Quran banyak? Orang ni, atok depan. Ikut. Kemudian Nabi kata, ana syahidun ala haula, aku menjadi saksi. Mereka telah berjuang untuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Seronok kita. Dan banyak lagi saksi. Di antara lagi, Nabi kita beri kelebihan orang mati di Madinah. Nabi kata apa? Man istata'an an yamuta bil madinati falyamut biha. Siapa dia mampu nak duduk di Madinah sampai mati, duduk sini. Siapa dia mati Madinah, kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Orang yang mati di Madinah ni, aku akan beri syafaat atau menjadi saksi pada hari kiamat. Ada setengah ulama hadis kata, hadis ni khas kepada orang yang mati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hak mati zaman dia. Mati zaman kita ni tak masuk. Ada setengah ulama kata masuk juga. Apa itulah tuan-tuan, kalau nak minta mati, dua perkara yang kita kena minta. Yang pertama, kita minta mati husnul khatimah. Anu tak kira lah mati mana pun, kita nak husnul khatimah. Permintaan yang kita yang kedua, nak mati mana? Mati di Madinah. Husnul khatimah di Madinah. Itu baik. Sebab pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia berdoa, ya Allah, matikanlah aku ni sebagai mati syahid di bumi Rasulullah di Madinah. Orang terkejut. Nabi kan beritahu di Madinah tidak ada lagi peperangan lepas pada Nabi. Orang kafir tak serang di Madinah. Macam mana Umar nak minta mati di Madinah? Rupanya Allah hantar mari seorang majusi, nama dia Abu Lu'lu'ah. Mari robek perut Sayyidina Umar ketika nak solat subuh. Ni berabuk perut. Mana Nabi Sayyidina Umar mati syahid di Madinah. Ini kalau kita doa, ya Allah, Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Kalau nak tambah sekali lagi, fi madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berani ke tak berani yang kedua tu? Setengah orang ni berani, setengah tak berani. Anak kalau pergi Madinah kita ajak, mari jemaah kita berdoa boleh? Boleh. Nak doa minta mati husnul khatimah, mati di Madinah. Ada jemaah kata, nanti ustaz, anak kecil lagi. Enggak kata kita tidak nak suruh mati hari ni. Masa nak mati tu tiba-tiba ya tengah sakit molek-molek mengamuk nak pergi Madinah. Pakat pergi ramai-ramai. Ayah nak mati dah tu. Nah, sebab Allah Taala qabul doa dia, wallahu alam. Baiklah. Cerita kita makin menarik ni. Yang ke-16, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam simpan suatu doa khas. Doa mustajab dia. Tengok ni. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Nabi kata likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi ada satu doa mustajab, power. Doa boleh lalu. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi telah menggunakan doa mereka. Musa doa, mati Abi Fir'aun. Nuh doa, tergelarai Abi. Nabi kata apa? Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan kuasa doa ini untuk memberi pertolongan kepada umat aku pada hari kiamat. Selawatlah kau tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi simpan kuasa doa dia untuk menyelesaikan masalah kita. Apa Nabi kata? Fahiya nailatun insyaallah. Doa aku ni akan sampai, akan terkena insyaallah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapa yang mati di kalangan umat aku yang tidak pernah buat syirik, orang ini akan dapat. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita yakin dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahawa kita akan dapat syafaatnya. InsyaAllah kata. Yang ke-17, syafaat Nabi banyak siri. Orang lain sekali ya. Syafaat dia sekali pertolongan, kan? Syafaatun wahidah, tapi Nabi kita lahu syafaatun katsir. Beberapa syafaat. Ada setengah ulama ni senarai syafaat Nabi 8. Dalam kitab ni kata 13. Nak dengar secara ringkas kan? Yang pertama sekali syafaat yang besar pada hari kiamat esok, asy-syafaatul uzma. Menyelesaikan semua masalah. Satu. Yang kedua, syafaat Nabi untuk memasukkan umatnya ke dalam syurga bighairi hisab.
Masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu ke Siratul Mustaqim macam kilap nyambalep. Lalu ke kastam, malaikat tengok tak ada gapo lepas. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami orang yang selamat di akhirat. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang telah dihisab. Mau ambil mana harta ni? Bagi mana? Tengah duk goyang begini, Nabi mari minta alla yu'azzabu, jangan diazab kau orang ni. Nah, minta lepas. Lepas. Masuk syurga. Yang keempat, syafaat Nabi kepada usat, orang yang derhaka duduk di neraka dah, naudzubillah, lu kena bakar hangin letup, Nabi kita minta keluarkan dia. Yang kelima, Nabi kita memberi syafaat untuk mengangkat darjat orang dalam syurga. Kita contohnya kita kata syurga kita duduk tingkat 5. Nabi kita beri syafaat supaya naik darjat tingkat 6, tingkat 7, mana lebih tinggi dia punya level syurga. Itu kuasa syafaat. Yang keenam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sama taraf. Dia punya pahala 50, dosa 50, duduk tengah. Syurga duduk, neraka duduk. Dia panggil ahlul a'raf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta masuk dalam syurga. Beratkan timbangan. Alhamdulillah. Yang ketujuh, syafaat Nabi sallallahu untuk masukkan umatnya ke dalam syurga sebelum umat lain. Yang ke-8, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang pernah mengucap la ilaha illallah walam ya'mal khairan qattu, walaupun dia tak pernah buat salat, tak pernah buat kebajikan, tapi dia pernah mengucap. Orang ni kalau kena azab dulu pun, mana ada dalam hati dia pernah mengakui ada Allah, orang ni juga keluar daripada neraka. Yang ke-9, Nabi kita memberi syafaat kepada orang Madinah tadi. Siapa dia sabar duduk Madinah, mati di Madinah, maka orang ini akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, syafaat Nabi kepada pak saudara dia Abu Talib. Abu Talib ni kafir, mati tak mengucap. Kalau kira dia duduk dalam neraka berat, tapi dengan syafaat Nabi, Abah tanya, "Ya Muhammad, apa membuat kepada pak saudara Abu Talib? Dia nak tolong daripada budak siapa dia mati. Apa membuat?" Nabi SAW bagi tahu, dia duduk di dah finar, duduk sekarang dia orang panggil duduk pinggir neraka. Mana sekat buku lali dia yang tergelar neraka, namun begitu menggelegak, mendidih otak dia. Kalau tidak kerana aku, dalam neraka. Nauzubillah. Allahu akbar. Yang ke-11. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada 2 orang ahli kubur yang diazab. Kan Nabi kita berjalan tengok, Nabi kata innahuma la yu'azzaban. 2 orang kubur ni kena azab. Hak seorang ni kecil tak basuh. Hak ni seorang lagi jalap jadi batu api. Maka Nabi kita ambil pelepah tama, letak, mudah-mudahan Allah Taala ringankan azab dia selagi tak kering pelepah tama aku ni. Apa tahu ulama kata, jangan semua orang pergi letak pelepah tama, kita tak ada wahyu. Mungkin letak batanya atas pokok tu pasal apa? Adakah kita tahu dia kena azab? Nabi syafaat dia sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, syafaat Nabi kepada orang yang buat dosa besar dari kalangan umatnya untuk diringankan azab atau dimasukkan ke dalam syurga setelah diazab. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'duhum fi ba'din, kepada umat dia sebahagian daripada yang tak selesai lagi, Nabi kita selesaikan. Itu di antaralah ada 13 jenis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Jadi para jemaah sekalian, itulah kita rasa setakat itu dulu 17 jenis kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat dia kepada umat dia dan umat yang lain, bahkan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam pada hari kiamat esok sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang pada malam yang minggu hadapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.